biar tewas tetap berusaha. Syabas Muhammad Akmal. Sampailah kita ke pemidato yang ke-9 dan terakhir, berusia 19 tahun, antara pemidato yang termuda dalam PABM 2015 ini. Berasal dari Kampung Mendel, Tanjung Mas, Naratiwat, Selatan Thai. Awa bin Samsuding, penuntut jurusan pentadbiran di Institut Raja Park Yala. Awa bin Samsuding memilih tajuk Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Roboh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari sekalian, sebuah sekolah di wilayah Lei, kawasan Gersang di dataran tinggi Korat. Sekolah Suan Kulab di kota Bangkok. Dalam timbunan almanak, komus dan buku fashion di perpustakaan, pasti terselit sebuah buku cerita nipis bergambar. Kisah seorang ayah yang mencabar anak-anaknya mematahkan sebatang kayu. Lalu setiap seorang menyahut cabaran ayah tanpa sedikit pun rintangan. Namun, apabila si ayah menghulur seikat kayu yang disatukan rapi, hatta anak sulung yang gagah juga gagal untuk mematahkan walau sebatang pun. Lalu ayah memesan, apabila manusia hidup sendirian, dia akan lemah dan mudah hilang arah. Namun, apabila manusia hidup berkumpulan dalam sesebuah masyarakat, apa jua dugaan yang menimpa takkan mampu menggugatkannya. Maka benarlah pesanan pusaka nenek moyang, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sekalung penghargaan buat peneraju acara, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, dif-dif kehormat, tuan-tuan dan puan-puan seterusnya, hadirin sekalian. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Saudara, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh adalah sebuah peribahasa Melayu yang membawa pengertian penyatuan dan perpaduan. Pengisiannya akan sama-sama kita teliti dalam 3 fasa penceritaan. Pertama, perpaduan amanah Tuhan. Menerangkan perihal perbezaan yang dianugerahkan Syed Qutb dalam wacana mindanya. Al-adalah al-ijtimaiyah. Hikmah diciptakan manusia pelbagai suku kaum bangsa adalah untuk hidup bersama, menelan pahit maung kehidupan, mensyukuri nikmat kurniaan Tuhan. Hakikat ini dijelmakan dalam setiap ajaran agama dan kepercayaan. Kalamullah, surah Al-Baqarah ayat 213, surah Ali Imran ayat 103, surah An-Nisa ayat 59, kitab Injil bab Yohanes rangkap 16, kepercayaan Konfusius kitab Jenhal Perpaduan, kitab Buddha bahagian Willa Paritapa Wirmanisika Padam Samuna Jami. Semuanya mengajak manusia berfikir soal peri penting permuafakatan di kalangan manusia dalam menyelesaikan kemelut perselisihan yang membelenggu demi kehidupan yang aman sejahtera menuju ke muara pencipta yang satu. Benar kita menekuni Al-Quran dan mereka mentaati Veda. Benar kita menurut sunnah Muhammad dan mereka meneladani hikmah Gautama Buddha. Namun jauh lebih benar, perpaduan ialah intisari yang mendasari setiap agama dan kepercayaan, menjadi jiwa yang memaknai kehidupan manusia di bumi Tuhan. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Kedua, amanah yang dimungkiri. Hari ini, kita meletakkan sepenuh kepercayaan kepada penyatuan dan perpaduan melalui PBB. Kita telusuri fasal 1 piagamnya menyebut, memelihara perdamaian keamanan antara bangsa. Penyatuan melalui kesepakatan itu cukup mapan untuk melahirkan sebuah dunia idaman yang kita impikan. Kerana kita percaya kepada perpaduan, kita berkompromi melalui rundingan. Kerana kita percaya bahwa itulah yang terbaik untuk mengelakkan daripada pertelingkahan. Persoalannya, mengapakah pada sejarah kita mengutuk kekejaman Hitler yang membunuh bangsa Yahudi, tapi kini kita membutakan mata, membiarkan pembunuhan kejam dan penghapusan etnik Rohingya terus berulang oleh rejim tentera Myanmar. Meskipun kita telah mendapat pengajarannya daripada serangan Serbia terhadap Muslim Bosnia yang telah menyebabkan tragedi kemanusiaan yang terbesar di Eropah sejak Perang Dunia Kedua. Mengapakah hadirin?
Hari ini kita masih kedapatan kanak-kanak yang dibiarkan menderita kebuluran di Somalia. Sedangkan di kanan dan di kirinya negara-negara yang dilimpahi kemewahan dan kekayaan. Adakah kita mengukur keprihatinan dan kemanusiaan pada warna kulit? Yang benarnya, adakah penyatuan dan perpaduan yang kita bina cuma sebuah boneka yang tidak bernyawa? Atau kita sekadar bermuka-muka menghargainya dan pada masa yang sama kita menyorakkan dendam dan amarah di sebalik secebis senyuman? Hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Ketiga, hari ini kita berkelana mencari makna perpaduan dan penyatuan kerana kita percaya bahawa ia akan menjadi penawar mujarab yang bakal mengubati keresahan umat. Pertama, kita dakwa kita faham dan percaya pada penyatuan, tapi mengapa kepulauan Spratly masih menjadi duri yang menikam sebahagian daripada kekerabatan ASEAN? Kita dakwa kita faham dan percaya pada penyatuan, tapi mengapa negara Yaman yang dianggap Ummul Arabi masih dibahangi api peperangan? Hadirin, apakah bentuk perdamaian dan keamanan yang bakal kita wariskan kepada generasi akan datang? Kalaulah perpaduan dan penyatuan yang kita harapkan nampak menggunung, tapi rapuh. Nampak hebat, tapi tidak kukuh. Oleh itu, ayuh saudara, kembalilah kita kepada perpaduan sejati. Perpaduan jiwa dengan Tuhan. Perpaduan bersifat kekal abadi. Konklusinya, hadirin dan hadirat, ya benar, kita ini berbeza warna kulit, anutan agama serta suku bangsa. Namun, perbezaan itu tidak sesekali menghalalkan perpecahan, pertelingkahan maupun pertumpahan darah. Inilah masa kita menjunjung firman Tuhan selayak tempatnya. Inilah masanya kita singkirkan segala macam prejudis dan salah sangka terhadap makna serta nilai penyatuan nasional dan antarabangsa. Semoga kejahilan manusia bertuhankan apartheid terus disesali. Semoga hanya darah dalam perpisahan Yugoslavia tidak berulang lagi. Semoga dunia tidak terus membiarkan anak mencari ibu yang mati. Raung sengsara anak yang getar hatinya cuma mahu merasai nikmat hidup berlantaikan simen atau mamar, berbumbungkan atap atau shilling, terus bergema di ruang lain kita. Kerana hanya apabila kita giring air mata mereka, barulah kita layak tersenyum bangga dan mulai menabur cerita perihal ajaibnya sebuah penyatuan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Awa bin Samsudin dari Tanjung Mas, Naratiwat. Dan beliau bertutur bahasa Melayu logat Kelantan di kampungnya. Katanya di Malaysia tak susah nak cari tom yam dan paprit kerana masakan ini ada di mana-mana. Baiklah, untuk makluman para hadirin,